Okey, Assalamualaikum. Hello, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, boleh dengar suara saya Boleh, boleh. Right. So, ramai yang tak join lagi ni. Baru dalam 40 orang je ni. Hmm. Mana ni masuk awal, tak masuk awal juga. Okey, kita continue. Kita punya kelas pada hari ini. Tengok je bila kita cakap je, baru nak join. Okey, saya share kejap. Hmm. Sekejap Apa dia jadi macam ni pula? Bila kita present, kita tak keluar Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Nampak apa? Nampak search AVG. Tak tengok, nampak apa? Search AVG bilik tu. Itu je nampak dia keluar benda lain. Benda lain dia keluar benda lain. Aduh, baik. Masa dia keluar yang ni. Ya, ni dia tak nak. Aduh, keluar apa? Tak keluar apa. Tak keluar apa-apa. Pasal ni, jadi begini komputer saya ni. Sekejap, saya try kali lagi. Ya. Share macam biasa. Tu keluar apa? Digital Logic Pro. Okay, nampak Digital Logic Pro, nampak Nampak. Okay, kalau nampak, Alhamdulillah. Okay, kita sambung dekat how to read analog multimeter ni kan. Dah saya suruh buat hari tu kan. Ada saya suruh buat hari tu. Dan saya dah suruh awak cuba buat hari tu kan berkenaan dengan how to read analog multimeter, resistance current, voltage, direct current semua tu. Jadi kalau kamu tengok okay, contoh gini lah. Yang pertama, how to read ammeter, analog multimeter, resistance. Macam mana nak check resistance? Resistance kita tengok yang atas lah. Yang atas tu ni dah lambang. Ini dah lambang ohm. Ni yang saya bulatkan ni, lambang ohm. So garis yang atas ni lah. Ini untuk bacaan, untuk perintah lah. Untuk perintah. So perintah ni sebelum kamu ukur, kamu kena dekat dekat multimeter awak tu, awak kena buat calibration. Calibration dia macam mana? Calibration dia macam dengan you ambil logic probe yang positif dengan negatif tu, ground tu, you letakkan sekali supaya dia dapat zero. Dapat zero Kalau tak dapat zero, you kena adjust. Adjust kat mana? Sekejap saya tunjuk.
You adjust dekat area sini lah. Kalau you pakai analog ni dia ada tempat untuk kita adjust. Kita tempat untuk kita adjust dia kata kan mana dia? Mana dia? Indicate zero connector tu. Connector tu kita akan sambungkan dia ke kosong. Yang ni nanti kalau tak tahu nanti kita datang sini nanti kita check lah. Kita tengok balik. So, cara bacaan dia, kita ada dia punya selector kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, kali 100K dekat bawah tu lah. Tempat kita buat selector. Do 0 ohm adjustment by touching test pin probe together, red dengan black. Kan kita kena nak buat dia punya zero reading lah, zero adjustment. So kita kena pastikan dulu dia dalam keadaan kosong baru kita boleh ukur. Kalau bukan dalam keadaan kosong, kalau ukur bacaan tak tepat. Point the test pin probe, red probe and black probe to test point. Read the value from the scale. Okay, contoh kita ambil kita punya perintang, kita letak kiri kanan, kita ukur dia lah. Lepas tu kita kena tukarkan lah dalam bentuk ohm, kilo ohm ataupun mega ohm. Saya dah bagi kat awak video hari tu kan. Video berkenaan dengan cara-cara buat bacaan. Saya rasa dalam tu dah ada Dalam tu dah ada. So kalau siapa yang tak tahu, boleh study balik. So sama juga dengan nak check current. Kita kena set lah dekat 0.25 ampere, 25 milliampere, 2.5 milliampere, 50 microampere. Kan? So you kena check betul lah. Yang ni pun kita kena buat zeroing dulu lah. Kita panggil zeroing iaitu nombor 2 tu kita panggil dia zeroing. Do zero ampere adjustment by zero connector if point not at 0 ampere. Okay, point test speed probe sama. Yang ini untuk ukur arus, you tahu kan you dalam keadaan series. So dalam keadaan series, you kena pastikanlah open circuit method lah. Bila open circuit tu maknanya kita mengukur arus dalam keadaan komponen itu dalam keadaan siri. Bila keadaan siri, kita kena panggil dia open circuit method. Kalau kita ukur voltage kita gunakan sistem biasa je, tak payah nak open circuit, kita panggil dia parallel kan, parallel. So saya rasa awak dah belajar dalam EC Saya rasa awak dah belajar dalam EC sebelum ni. Betul tak? Dah belajar dalam EC belum? Hello? Dengar tak? Dah. Dah belajar semua dah belajar. Nak ukur voltage kena dalam keadaan selari. Nak ukur arus dalam keadaan siri. Kalau siri maksudnya kamu kena open circuit lah. Kalau kamu tak open circuit, kamu tak dapat lah. Nanti kamu punya meter tu yang rosak sebenarnya. Meter awak akan berlaku lah. Terbakar ke dia punya fuse. Adalah macam-macam masalah yang akan timbul. So kamu akan alami lah benda-benda ni nanti. Okay, seterusnya untuk current VDC. Tadi AC tadi AC. Yang ni VDC. Maknanya kita nak ukur direct current lah. Direct current. So ni kaedah dia. You baca je seperti itu. So tak ada masalah pun. Kita ada range dia. So kat mana nak baca. You boleh tengok betul lah. DCV kat mana. DCV kat mana. ACV kat mana. So kita ada ACV. Kita ada DCV. Kalau DCV kita tengok dekat sini lah. Kat sini lah. DCV yang ni lah. Mana dia? Dah hilang lah saya punya mouse. Okey, ni DCV DCV ni kat sini, ACV yang merah. So, merah ni ACV. DCV ni untuk yang satu lagi lah, 000, 2, 10, 50 ni. Tapi dia ada dia punya scale lah Dia punya scale dia, kita ada tengok lah scale dia. Kalau awak tengok scale tak betul dia, awak dapat bacaan tak sama lah. Okay, alright. So sama, yang ini VAC. Kita nak ukur VAC, voltage at alternating current voltage kan, VAC. Okay, ini adalah komponen-komponen ini masuk unit 2 bahagian yang komponen bahagian komponen. So ada lagi yang masuk ni. Okay, bahagian komponen yang ada dalam
dalam kita punya topik yang kita akan belajar lah. Yang pertama, variable resistor. Yang kedua, resistor. Metodologi capacitor, transistor, LDR, inductor, transformer, okay, power supply, apa lagi tu, banyak lagi tu. Mikrofon, banyak saya tak nampak, diode, LED, IC, bateri, relay, switch, switch ni banyak jenis switch ni. 7 segment, 7 segment ada, stepper motor pun ada, multimeter, semua ni nanti kalau ikutkan you datang sini nanti memang kita kena bagi awak test satu-satu ni, setiap satu ni awak akan test. Awak akan tahulah macam mana nak baca dia, macam mana nak guna dia, macam mana nak test dia okey ke tak okey. Sepatutnya semua ni kita kena tahu. So basic electronic component ini yang kamu kena tahu sampai 11 tu. Sampai 11 kita ada basic electronic component. Electronic component ni kamu kena tahu lah dia ada dalam bentuk aktif dan dalam bentuk pasif. So ada aktif, ada pasif. So resistor, capacitor, kan, inductor, ini yang belajar 1, 2, 3 tu, 1, 2, 3, 5 you dah belajar. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6 you dah belajar. 7 pun you belajar juga switch walaupun tak detail. Sebab masa you buat multi-sim itu you ada gunakan switch kan. Bila you gunakan switch, you kena check switch jenis apa. Banyaknya baru nak join. Okay. So kalau kamu tengok dia ada bentuk aktif dan bentuk pasif. So you carilah apa maksud dia. Kenapa kita panggil dia aktif, kenapa you panggil pasif. Yang itu saya bagi homework kat awak untuk awak fikirkan. Kenapa kita namakan dia aktif, kenapa kita namakan dia pasif. So saya nak bagi homework lah kat awak. So awak kena fikir lah. Okay, resistor. Kita start dengan resistor. Saya rasa resistor ni saya boleh laju lah sebab you dah belajar pun dalam isi. Okay, apakah fungsi untuk perintang? Okay. Perintang ni apa fungsi dia? Fungsi dia to restrict the flow of electric current. Maknanya dia ataupun limit the current. Biasa kalau dalam isi, dalam letak isi tu aja kita panggil dia limit the current. Sama lah maksudnya restrict the flow of current. Yang kedua, the resistance is measured in ohm. Unit dia dalam bentuk ohm. Okay, sama ada you tulis OHM ataupun kita lukiskan simbol ohm tu. So itu unit dia. Resistance is also, dia macam ni lah, dia ada dua lah. Saya sebut kamu jangan confuse. Kita ada resistor. Okay, resistor. Resistor tu nama komponen tersebut. Resistor. Lepas tu value dia, nilai yang ada dalam perintah tersebut kita panggil dia resistance. Okay, resistance. So, resistor dan resistor. Resistor tu dia punya body dia lah, badan dia tu macam kamu lah. Kamu ni kita panggil manusia. Okay, setiap orang ni manusia ni kita panggil manusia. Tapi dia ada value, dia ada nama dia sendiri. Ada nama awang, ada nama ari, ada nama kacang, macam-macam lah kan. So kita faham perbezaan di antara resistor dan juga resistant. Resistant is also expressed in kilo ohm, mega ohm, etc. lah. Which 10 ribu tu, 10 ribu itu 10 kilo ohm salah tu. Itu salah itu mana satu, okay. 1000 lah betul, 1000 ohm. Saya lah silap tengok. Okay, 1000 ohm. 1000 ohm sama dengan 1 kilo ohm. Kalau 1 juta ohm bersamaan dengan 1 mega ohm. 1 juta ke tu? Kan? 1 juta kot kan? Okay. 1 mega ohm. Biasanya saya selalu sebut kat student, kamu jangan bagi bacaan kat saya, jawapan kat saya. Kalau saya bagi satu perintah, saya suruh awak ukur. Bila awak ukur, awak akan catat kat saya, berapa nilai dia? Nilai dia 1200. Okay, kalau awak sebut 1200 ohm tu, bukan salah, tak salah, tapi tak profesional lah, tak profesional. Okay, maknanya awak ni memang agak lemah lah kalau awak sebut kat saya 1200 ohm, 2700 ohm, 4000 ohm, itu semua tak profesional. Kalau you nak sebut, you nak sebut betul-betul .
tersebut 1.2K ohm. Kan biasa kita panggil 1.2K lah. Ohm tu sendiri faham je lah, memang unit dia ohm kan. Takkan ringgit pula, takkan 1.2 ringgit kan. Tak mungkin lah dia 1.2 K tu mana 1.2 kilo ohm. Kita kalau 1200 kita sebut 1.2 K. Kalau 2700 kita sebut dia 2.7 K. Dia tak banyak lah. Dia biasa kalau peringkat kamu ni biasa ni kamu gunakan ohm, kilo ohm, mega ohm. Itu sajalah dia punya unit. Kan ada lagi unit yang lebih besar tapi biasanya peringkat biasa ni kita gunakan 3 je lah unit dia, sama ada kita sebut dalam bentuk ohm, kilo ohm ataupun mega ohm. Dia tak ada mili, tak ada mikro dia positif. 10 kuasa 3, 10 kuasa 6, 10 kuasa 9 dan seterusnya lah. Dia tak ada 10 kuasa negatif 3, 10 kuasa negatif 6, tak ada. Okey, clear, faham Faham? Aku cakap seorang ni. Faham saya. Okay. Semua benda ni senang je, sepatutnya awak dah faham awak lah. Yang seterusnya berkenaan dengan dia punya tolerance. Apa maksud tolerance? Tolerance is denote how close it is to the actual rate resistance value. Okey, biasanya perintah kalau yang awak guna biasa guna yang color-color tu lah, yang ada gelang-gelang color tu merah, hijau, biru apa semua tu kan. Biasanya yang itu memang dia akan ada tolerance lah. Dia akan ada tolerance dia 3 ke 4. Saya tak ingat tu. Awak dah ingat sendirilah. So dia ada 5%. Berapa persen lagi? 5 lagi? 10. 5 lagi? 15. 10, 15 lagi? Kosong. 0 lagi? Kita dah belajar kan? Kalau 5 dia warna apa? Warna gold. Warna gold. Kalau 10? Silver. Silver. Ya ke? Kalau Perak je. tak apalah, perak, silver sama je lah. Okay, 5 untuk gold, 10 untuk perak. Lagi berapa? 15? 15 ada ke? Syed mana Syed? Syed tak jawab pun. Syed ni ada kan tak ada? Tak ada lah tu. Dia on tinggal. Kan? Cepat. Gold lagi, silver lagi. Semua. Coklat je. Tak dengar. Cakap elok. Coklat je. Lagi? Coklat berapa Merah. persen? Merah berapa persen? Satu. Coklat satu. Itu bukan persen. Itu dia punya color coding. Saya minta percentage tolerance. Tolerance biasa kita ada 3 je lah. Kan? Kita tilik 3. 5%, 10%, 20%. Itu yang normal. Ada juga color-color lain dekat belakang, tapi itu jarang kita jumpa. Kita selalu jumpa untuk basic kita belajar basic kan. Kalau basic ada 3 lah. 5%, 10% dengan 20%. So 5% gold, 10% silver, 20% if no colours. Kalau tak ada colour kat belakang tu, tak ada colour untuk tolerance, so kita ambil 20%. So kena tahulah cara nak kira dia. Alright. So power rating indicate how much power the resistor can safely tolerate. So yang ini you kena tengok dia punya size kena tengok dia punya size. Dia punya power rating ni kena tengok dia punya size. Okay. The maximum rate power of the resistor is specified in watt. So power biasa dia punya unit dia watt. If the maximum rating of the transistor is exceeded, it will become extremely hot and even burn. So you tak boleh lebih lah dia punya
power dia, kalau power dia tinggi sangat dia akan terbakar ataupun dia akan burn tu terbakar lah. Dia panas dia jadi gelap hitam, tapi saya tak pernah jumpa lagi dah terbakar. Selama saya mengajar ni saya belum pernah jumpa lagi dah student buat terbakar, tapi panas tu biasalah. Biasa panas tu normal. Kalau memang terlebih dia punya watt tu, biasanya kalau pegang pun boleh tahan lah jari kita kena kan. So resistor is electronic circuit, typically rate 1/8 watt, 1/4 ataupun 1/2. Okay, biasanya kalau yang ikut saiz lah, kalau 1/8 tu dia kecil, dia saiz dia halus je. Tapi kalau 1/4 tu dia besar sikit, kalau 1/2 lagi besar dia punya saiz. Badan dia, body untuk perintang. Jangan terkejut pula, tanya pula nanti kan. So dia punya saiz perintang tersebut, dia punya kebesaran dia lah. Macam kita lah, kalau kita kata berat dia 1/8 kilo, dia kurus lah kan. Kalau 1/4 kilo dia gemuk sikit. Kalau 1/2 kilo tu lagi gemuk lah, maknanya setengah kilo 250 gram dengan 125 gram. Mana berat? So 250 gram tu lah, 500 gram tu lah berat. So itulah konsep dia. Okay, typically resistor that are larger in physical size can dissipate ataupun handle more power. Lagi tinggi power dia lagi besar lah badan dia. That can smaller ni kalau dia kecil. Saya pernah guna zaman saya belajar pula. Zaman saya kerja dulu, saya pernah guna 1/8 watt lah untuk perintang. Dia kecil je. Kecil tu maksud dia kalau awak tengok perintang yang biasa awak tengok dekat asrama lah. Dekat sekolah kamu pernah gunakan. So dia boleh bahagi 4 lagi lah, maknanya kecil je. Kecil betul, memang kecil betul. Memang saiz dia terlalu kecil. Kita ada kat sini nanti kalau awak ada peluang saya tunjuk ke awak. Okay, dia kecil je. Kan dia kecil, tapi kalau yang biasa kita guna dekat sini 1/4 dengan 1/2 lah watt dia yang besar. Alright. So ini adalah resistor, dia bahagi kepada banyak dua bahagian. Ini pun dah belajar dalam isi. Kita ada fixed resistor dengan variable resistor, tu lambang-lambang dia. So lambang tu you boleh tengok sendiri lah. Saya tak perlu buang masa lah kat sini sebab awak dah belajar benda ni. Kan? So kita ada perintang, yang atas tu yang fixed value. Kalau kita tengok dekat bawah tu, kita ada gambar raja resistor and different symbol of resistor kan. Kita ada different symbol, you boleh baca je lah. Resistor, general symbol, itu general symbol resistor. Biasa kita lukis itu biasanya fixed value lah, fixed value. Kalau yang satu lagi terima resistor kan, resistor general symbol, macam-macam lah dia boleh buat simbol-simbol ni lah. Okay, potentiometer, kalau bentuk ni potentiometer kita boleh ubah-ubah dia. Kita ada thermistor pun kita boleh ubah-ubah dia. Kita ada rheostat, ada banyak jenis perintang ni sebenarnya, tapi semuanya terbahagi kepada dua bahagian saja, satu fixed resistor, satu lagi variable resistor. Maknanya fixed resistor tu kita tak boleh ubah lah. Kalau dia datang tu 1 kilo ohm, dia 1 kilo ohm lah. Kalau dia datang tu 2 kilo ohm, dia 2 kilo ohm. Memang ada tolerance, tapi ada tolerance 5%, 10% atau 20%. So itu standard lah, maknanya dia tak boleh diubah-ubah. Dia tak boleh nak laraskan dia. Tapi satu lagi variable resistor ni kita boleh laraskan dia. Contoh you beli resistor yang maksimum 500K, 500 kilo ohm, 500 kilo. So you boleh laraskan daripada kosong sehingga ke 500 kilo ohm. You nak 300 kilo ohm, you laraskan dia jadi 300 kilo ohm. You nak dia 200 kilo ohm, you boleh laraskan dia jadi 200 kilo ohm. Terulang lah, kita yang laraskan. So yang itu tak ada tolerance lah, sebab kita laraskan tepat. So memang tak ada tolerance kat situ. Alright. So yang ini apa dia ni? Banyak sangat ni resistor. Terbahagi pada banyak bahagian ni. So ini semua you akan belajar lah ni. Resistor, ada linear resistor, ada non-linear resistor. Tu maknanya fixed value dengan non-fixed lah. Kita ada fixed value, betul ada resistor lagi. Kalau banyaknya maklumat dia kan. So setiap satu ni you kena tahulah You kena tahu setiap satu ni, maknanya banyak peringkat-peringkat, baca je lah. Kalau yang macam dengan non-linear resistor tu biasanya thermistor,
resistor foto LDR ataupun kita panggil photoresistor. LDR tu kita panggil dia light dependent resistor, LDR, light dependent resistor. Lepas tu kita ada varistor. Varistor ni apa dia? Varistor ni adalah kapasitor yang boleh dilaraskan. Kita ada surface mount. Surface mount ni zaman saya kerja dulu memang saya guna surface mount lah. Dia tak ada kaki. Dia tak ada kaki kiri kanan Kalau macam biasa perintah dia ada kaki kan kiri kanan. So yang ni tak ada. Yang ni dia cuma solder dekat bahagian atas je, bahagian bawah tak solder. Tapi tak ada, kalau PCB dia tak ada lubang lah. Maknanya dia ni belajar dalam subjek digital nanti belajar lah. Subjek digital nanti sem depan akan belajar dalam, kita tak panggil SMD, saya tak panggil SMD, saya panggil SMT, surface mount surface mount SMT. Tapi tak apa, yang tu belajar dalam digital sebab yang tu IC selalunya. Alright. So kita ada carbon film resistor, metal film resistor, wire wound resistor, single inline resistor. Banyaklah dia punya nama-nama dia. Kita tengok contoh. Contoh ni kalau carbon film, ni lah bentuk dia carbon film yang kita biasa guna. Ini yang kita biasa guna. So dia punya resistance dia, usually the tolerance of the resistance value is 5% lah, plus minus. Tapi it's not confirm 5% sebab dia ada yang 10%, dia ada 20% based on dia punya colouring dia punya colour code. So power dia 1.8, 1.4, 1.2 saya cerita tadi. Carbon film resistor has a disadvantage. They tend to be electrically noise. Kalau kita gunakan yang jenis ni biasanya dia akan ada gangguan sikit lah. Kita tak dengar lah bising dia. Bunyi dia tu tak dengar. Taklah kuat sangat bunyi dia. Dia punya electrical noise ni kita panggil electrical noise. Taklah bunyi bising tapi dia ada bunyi lah, dia bunyi. Kadang-kadang tak dengar pun dengan telinga. Tapi dia bunyi humming tu kan, dia bunyi humming. So adalah bunyi-bunyi dia. Bunyi ni guna belajar lah. Guna belajar nanti. So metal film resistor are recommended for use in analog circuit. Kalau you guna analog circuit, you boleh guna lah. Kalau digital circuit ni, kita tak berapa suggest lah, kita guna yang lain. Alright. So carbon resistor ni, biasalah ini dia punya color code dia. Cara bacaan dia. From the top tu dia punya size ni yang saya kata size tadi lah. Size tadi 1/8 kecil 1/8 kecil memang nak nampak color ni. Kalau rabun warna memang tak nampak lah. Memang rabun memang tak nampak lah. Macam saya, kalau sekarang ni kalau awak bagi yang 1/2 pun saya tak berapa nampak lah mata saya. Mata saya kabur lah. So tu thickness dia punya size dia. Tebalan dia berapa. Okay, ni semua dia ambil tahu je. Okay, metal film resistor. Okay, dia kalau warna biru ni kita panggil dia metal lah. Metal film tadi kita panggil carbon. Carbon film ni warna dia kalau tengok tu nak macam coklat-coklat kan dia punya body dia kan. So kalau metal film ni dia biru. Dia ni keras sikit ni. Yang biru ni dia keras. Yang tadi tu dia rapuh sikit, dia lembut sikit. Yang ni dia keras. Okay, metal film resistor. So you baca je lah. Saya tak nak baca. You baca je maksud dia apa dia. Okay, and then kita ada metal film yang size. Dia punya size dia 1/8 sama 1/4, 1 watt, 2 watt lagi besar So tolerance ni bergantung lah, ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 10%, ada 20%. So based on dia punya rate lah. Okay, dia punya power dia, tengok dia punya thickness dia lah. Tengok dia punya thickness dia. Ini wire wound ni kita ada tapi kita jarang guna lah sekarang ni. Dia jarang guna. Biasanya dia dalam bentuk bulat macam ni lah. Dia balut macam dengan silver je kan. Dia dah balut. Tapi kita jarang guna lah yang ni. Yang ni kita jarang guna. Tapi ada. Contoh ada kat sini tapi kita jarang guna. Kan dia cakap made in Taiwan apa size dia kan. Semua ada lah. Tapi tak ada colour. Cuma dia bagi nilai je. Siap. Nilai dia nanti boleh tengok lah kat situ ada dia nilai-nilai dia. Cara nak baca dia. Alright. Okay. Apa lagi? Ni pun wire wound. Yang ni dulu di sekolah ada lah dulu ni. Zaman saya sekolah-sekolah dulu, zaman saya belajar mula-mula dulu belajar elektrik. Ada lah jenis-jenis ni tapi kita jarang guna. Yang ni pun saya rasa macam tak ada je kat sini sekarang ni. Tapi benda ni memang pernah guna lah dulu. Saya pernah guna benda-benda ni zaman saya belajar dulu. Kita boleh laraskan dia lah kiri kanan Kita boleh checkkan berapa nilai dia kita nak. Okay. Single inline network. Ini jenis LED je lah. LED. Okay, macam ni.
Okay, ini buses type of configuration dia ada banyak. Okay, seterusnya isolated type and configuration. Ini pun ada juga, tapi yang ni kita pun jarang guna. Okay, yang ni pun yang single inline ni kita jarang guna lah. Single inline kita jarang guna SIL lah. Kalau nanti you belajar IC dalam SM3, you belajar subjek digital, you akan jumpa DIL pula. DIL dual inline, iaitu untuk IC lah. Yang ni kita jarang guna lah. Kita jarang guna. Lepas tu kita ada variable ni biasa ada 3 terminal. Okay, 3 terminal. Two of the terminal are connected to the opposite end to relative. So bila tiga tu kita boleh pilih lah. Kalau kita pilih ujung ke ujung tu maknanya dia jadi maksimum. Kalau kita ambil ujung ke tengah kita boleh adjust dia separuh lah. So yang ni saya susah sikit nak terang sebab benda tak ada dalam tangan. Kalau dalam tangan ada benda depan mata awak, kita boleh tunjuk macam mana cara ukur dia lah. Kita boleh dapat dia punya bacaan dia. Tapi dia 3 lah, macam 3 je lah. Okay. Kita tengok lah, kita ada kota macam ni jenis-jenis dia lah. Jenis-jenis dia dah banyak jenis. Kita kat sini pun 3-4 jenis yang kita biasa bagi student guna lah. Kita gunakan dia casing pun semua, kaki dia 3. Okay, 1, 2, 3. So sambungan tu kita sambung 1 ke 3. Maknanya 1 ke 3 tu maksimum lah. Contoh kita kata dia punya maksimum 100 ohm. Saya ambil mudah dia 100 ohm lah. Katalah dia punya nilai dia 100 ohm. So kalau awak sambung 1 ke 3, 1 dengan 3, 2 tak payah sambung. Kalau awak nak sambung, tak nak sambung. Kita sambung 1 dengan 3. 1 dengan 3 je kalau kita sambung, so dia akan jadi maksimum dia 100 ohm lah. Sebab dia tak boleh dilaraskan, dia jadi tetap. Dia jadi fix 100 ohm. Tapi kalau saya letak 1 dengan 2, 1 dengan 2 saya boleh adjust dia. Boleh adjust dia untuk dapatkan separuh lah, maknanya 50 ohm. Kalau 2 dengan 3 pun kita dapat 50 ohm. Ada kaedah-kaedah dia. Ada kaedah-kaedah dia. So dia baca kat situ, nanti kita akan buat dia punya amali. Kalau awak balik sini nanti saya akan terangkan ke awak. Okey, ni wire sama juga. Potentiometer ada banyak jenis. Banyak, tapi yang ini kebanyakan tak ada lah kat tempat kita ni. Tempat tak ada ni. Cuma tinggal sejarah lah kot. Kita tak guna dah benda-benda ni. Right. Okey, yang ini adalah. Yang ini memang ada. Stereo potentiometer ada 2 atas bawah ada 2. These are actually 2 port in 1 casing with slide mounted or sharing axis. So kita ada. Yang ni kita boleh guna dua-dua, tapi dia gunakan dalam satu casing. Cara nak ukur dia lain lah. Cara dia lain sikit. Okay. These are used in stereophonic amp for simultaneous regulation and both left and right channel. Ini biasa kalau kita guna untuk kita punya, macam dengan kita punya headphone lah. Headphone kita ni kalau kita gunakan jenis stereo lah, kiri kanan. Kalau mana kita boleh adjust sekali je, kiri kanan dia akan balance lah. Okey, slide yang tak ada sekarang ni kat sini. Ini kalau zaman-zaman dulu memang ada lah slide ni. Tapi kat sini kalau awak tanya saya memang saya tak tunjuk kat bawah jenis slide. Ini tadi lah. Okey, tak payah tengok sangat. Okey, rotary ni memang kita ada. Ini memang kita guna hari-hari lah kat sini. Ini memang selalu ada lah. Ada yang dia punya pin dia tajam kan. Macam ni pin dia tajam, kita boleh pasang dekat PCB ya. PCB kan ada lubang kan, kita boleh masukkan PCB, kita boleh solder. Kalau yang macam ni biasanya kita sambung wire lah. Kita benda ni kita mountkan kat tempat lain, kita boleh sambung wire. Tak pakai PCB lah yang ni. Yang ni tak pakai dalam PCB, yang ni pakai dekat PCB. Alright. Lepas tu kita ada trimmer potentiometer. Yang ni pun sama. Yang ni kita boleh adjust. Kalau tengok lambang tu, kalau tengok sini, tengah-tengah ni kita boleh pusing dia. Kita boleh masuk screwdriver, kita boleh pusingkan dia. So dia boleh dapat nilai-nilai dia lah. Sama yang ni. Macam ni ada dia punya tempat masuk screwdriver tu. Kita boleh adjust dia, kita boleh pusing-pusingkan dia. So yang ni pun sama. Yang maksud pusing-pusing ni adalah kita mengadjust lah. Kita laraskan dia. Kita nak berapa ohm, kita nak berapa apa semua tu kita adjust kat situ lah. Kita sambil-sambil kita sambung ke multimeter kita sambung, kita adjust, kita nampak. Kalau dia maksimum 100 ohm, bila kita sambung kita dapat 100 ohm. Betul bila kita laraskan, kita kurangkan, dia akan jadi 80, 70, 60 bergantung kepada kita yang laraskan dia. Kalau kita nak 80 ohm, kita laraskan dia sampai 80 ohm, baru kita berhenti kat situ. So, tapi nak laraskan dia, kita sambung dengan multimeter lah.
Kalau awak tak sambung multimeter, mana awak tahu kan berapa nilai dia. So, jangan sambung dengan multimeter. Okay, reading tricks resistor. Yang ni saya rasa saya tak perlu lah kot. Okay, sebab awak pun dah pandai kan. Macam mana awak nak baca color je kan. Haji Cik Mat tu kan. Biasalah kamu dah hafal Haji Cik Mat tu. Kamu hafal lah Haji Cik Mat. Saya tak hafal Haji Cik Mat. Saya hafal benda lain. Tapi tak apa. Jadi makna dia sama. So kita ada hitam tu kosong. Brown tu coklat 1, merah 2, orange 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu dia purple 7, grey kelabu 8, white 9. So kita ada dia punya yang kawan kamu sebut tadi kan 1%, 2% tadi kan kita ada 1% untuk brown, tapi biasa jarang gunalah. Biasa yang ada kat kita biasa kita guna 5, 10 dengan 20 lah. Yang color biru, color red, brown ni ada tapi kita jarang guna. Tapi ada memang ada tapi kita jarang guna. Yang biasa standard dia, basic dia, kita ada gold, silver dengan no color. So ada 3, 5, 10 and 20. So cara baca ni saya tak perlu tegang lah kot. Awak dah pandai kan? Alright, saya boleh tinggalkan Okay, ni saya tinggalkan cara bacaan dia. Okay, calculation of ni, yang ini biasa kalau saya biasanya minta student hafal lah. Bukan hafal, saya minta dia bacaan tu tanpa menggunakan pen, kertas dan kalkulator. Okay, pen, kertas yang kalkulator saya tak benarkan lah. Dan saya bagi masa, biasa saya bagi dalam 5 saat je kot. Biasa kalau kamu dengan saya memang saya akan panggil ke depan lah. Setiap seorang kan datang ke depan, saya akan pegang banyak perintah. Kan ada perintah kat saya, biasa dia banyak. Macam-macam color saya ada, macam-macam nilai saya ada. Biasa saya buat kejutan lah. Saya panggil nama lah. Saya panggil nama contoh, kata siapa. Nama saya tak ingat Nama-nama kamu semua saya tak ingat. Roshu saya ingat. Roshu ada tak? Ada tak? Tak ada Ada saya ada. Ada dah saya baik. Tengah minum ke apa tadi tu? Kan? Tinggal minum. Tengok pandai saya teka kan. Jin saya ada ni. Jin saya dia pergi tengok awak ni. Okey. Contoh saya panggil Roshu. Roshu datang depan kejap. Apa datang je lah ke depan. So dia pun datang. Saya ambil perintah dulu saya bagi kat dia. Okey, saya bagi masa 5 saat. Awak bagi jawapan kat saya. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada jawapan. Meam sekali kan. Rotan je kat saya. Kan, saya ada rotan. Saya akan rotan. Tak ada jawapan 5 saat, saya rotan. Tak payah menjerit lah. Tak payah nak menangis-nangis lah Terus tapi rotan saya tak adalah sampai kamu patah kaki, patah tangan, sampai dia tak adalah teruk sangat. Sikit je, tak sakit pun, sikit je. Nak rasa bolehlah cuba. Kan? So, saya tak bagilah awak cari pensil ke, cari pen ke, cari kertas, saya tak benarkan. Saya nak awak berdepan dengan saya, macam tu je. Kalau contoh jadi, red, violet, red. So, kena dapatlah 2.7K lah. Dah bagi jawapan terus. 2.7K. Saya tak nak dengar 2,700. 2,700 pun saya rotan. Rotan dia slow sikit lah. Kan? Tapi kalau tak ada nilai, lagi kuat lah rotan dia. Tapi biasanya, kalau saya bagi, tolerance saya tak kisah sangat. Tolerance saya tak kisah sangat. Tak perlu kira pun tolerance. Cuma saya nak jawapan dia berapa ohm tu. Dapat je dalam masa 5 saat 2.7K saya. Okey, beres. Selamat, tak kena rotan. Okey, contoh macam ni lah ni. Calculate value kan. Green, blue, orange. Berapa ni? Green berapa? Green berapa? Berapa lah? Tak apa lagi. Green berapa green? 5, 5. Blue? 6 kot. 6. 6. Orange? 3. So berapa nilai dia? 5.6. Tak ingat. 5.6 kilo. Oh, Salah. Apa lagi nak cuba cepat? Pegang kalkulator kira cepat. Takkan guna kalkulator, takkan guna pen. Malulah.
56 kilo. Berapa? Tak dengar. 56 kilo. 56 kilo ohm. Sebut ohm. Tak sebut ohm, saya tambah sendiri nanti. 56 kilo sen pada muka salah markah. 50 kilo ohm. Kalau awak sebut 56 K, saya akan sebut 56 kilo. Kilo apa? Ikut suka saya lah. Saya nak buat apa? Saya buat barat ke, saya buat ringgit ke, saya buat kilogram ke. Lantaklah nasib kamu lah. 56 K apa? kg. Saya buat 56 kg. Tak ada markah. Saya tolong tambah lah kat kamu sebab kamu lupa kan. Saya tambah yang tak betul ya. Memang saya akan buat perangai tu lah. Yang kedua, brown, grey, black. Black is 0 kan. Black is 0. So brown. Brown berapa? 1. Grey. Grey berapa? 8. Berapa? 8, sir. So berapa dia punya? Okay, Florence. Florence berapa dia punya? Florin berapa dia punya value? Brown, grey, black. 8, sir. Tak dengar? Value. Value dia. Complete value. 180. 180 apa? Ohm plus 5%. 180 ohm plus minus 10%. Kan 5%. 10% kan? Plus minus 10%. Okey. Kan? Kena tahulah cara bacaan dia lah. Okey. Betul ke saya kata tu? Saya kata tadi betul ke? Macam salah je. Betul, sir. 180 plus minus 10%. Biarkan 180. Salah tu. Kan? 18 ohm je kan? Kan? Saya tengok yang 3 tu kosong. So 18 ke 180? Okey, dia tak dapat jawapan Siapa lagi yang saya nak panggil nama? Saya tak tahu nama. Susah lah macam ni. Kan? 180 ke 18 tu? 18 je. 18 ohm nilai dia. Okey, saya bagi awak formula. Mungkin awak ada formula. Awak dah belajar formula belum? Masa awak belajar isi, lecturer awak bagi formula tak? Ada tak formula dalam ni? Ada Oh, tak ada Kamu ada formula tak yang kamu belajar dulu? Pernah belajar formula tak? Cara kiraan dia. Kalau tak tahu sangatlah nak gunakan formula macam mana. So saya buat macam ni Biasa saya bagi kat student, saya bagi formula. Contoh saya ambil yang pertama tadi brown, yang kedua tu grey, yang ketiga tu black. Okay. Silver tu saya biarkan Silver tu saya biarkan. Dia punya tolerance tu saya biarkan dulu. So dia 3. Tak apalah saya ambil tolerance sekali. Okay, saya tolerance sekali. Brown, grey, black, silver. 4 colour kan. So saya akan bagi nilai kat dia. Saya bagi nilai apa saya bagi kat dia. Tu dia Ahmad Syahmi baru join. Okey, dah saya habis kelas dia baru join. Sebab saya pukul 10.30 saya ada presentation dengan student final year. So saya akan berhenti awal lagi ni. So saya ada 2 group untuk final year project. Pelajar-pelajar semester akhir dia orang kat rumah. So dia orang dah buat final year project daripada semester lepas Semester lepas dia orang dah mula buat final year project. So this week adalah kita punya dia kena presentation untuk dia punya project, first presentation lah. Lepas tu nanti adalah final presentation tu insyaAllah dia sempat datang ke sini lah. So saya pukul 10.30 saya dah appointment dengan student. Petang ni pun ada. Semalam ada 3 group dah settle dengan saya, 3 group. So hari ni ada 2 group. Pagi ni pukul 10.30 satu group, pukul 3 satu group. And then ada lagi 1 group pada besok. Dan hari Khamis 1 group, saya ada 8 group semua yang perlu saya tengokkan dia punya presentation. So semalam dia buat 3 group. 3 group semalam, ketiga-tiganya tak lepas. Tak lepas. Okay, 1 group tu memang hancur terus, memang bakal fail lah kalau dia tak ubah soal. Kalau dia tak upgrade apa yang kita suruh dia buat, maknanya dia insyaAllah dia akan fail lah. So yang 2 group lagi dia punya progress agak slow.
progress level slow, sepatutnya dia dah siap dia punya software dengan dia punya hardware, dia dah boleh assemble, dah ada result, tapi sekarang ni result pun tak ada. So dia jangan main-main, nanti you pun kena juga buat final project. Final project ni semester jawab semester 4 je lah, semester 4 dengan semester 5, 2 semester lah. Macam Dewan ni pun sama lah, semester 3 dengan semester 4, sebab Dewan 2 tahun setengah, Dewan semester 5, Dewan dah pergi latihan industri, awak semester 6 baru pergi latihan industri. So 4 dengan 5 awak kena buat final project. So nasib awak lah. Kalau kena saya panel, awak agak menangis sikit lah. Kalau kena panel orang lain, tak tahulah. Ada panel-panel yang student gerun lah. Kalau sebut nama-nama tu nanti. Kena panel dengan siapa? Kena panel dengan cik sekali-sekali. Batilah kami cik. Nasib lah kau. Kalau kena setengah panel yang baik, rezeki kamu lah. Nasib lah. Panel semua baik. Cuma yang straight dengan tak straight je lah. So saya bagi macam ni kat awak lah. Brown, grey, black, silver. So dekat biasanya dekat sini kan you nampak arrow dia kan? Nampak arrow. So saya boleh bagi kat awak color lah. Color contoh brown ni awak bagi A, bagi alfabet A. You ikut cara saya rasa senang. Letak kat sini A, dekat sini B, dekat sini C. Dekat sini lambang peratus. Boleh? Boleh? Awak dah kertas kan? Ada nota kan? Nota awak print kan nota? Okay, nota kertas kan awak dah print. So awak tulis. Dekat sini A, dekat sini B, dekat sini C, dekat sini peratus. Dah? Dah belum? Dah. Dah, okey. Kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada peratus. So saya nak sekarang ni awak tulis dekat bawah ni lah, dekat bawah ni. A ni tadi warna apa? Warna brown. So tulis 1. 1. Grey berapa? 8. So tulis 8. Lepas tu black. Black is 0. So tulis 0. Silver. Silver is 5%, 10%. Sorry, 10%. So letak 10 dekat sini. 10% lah. Maknanya lambang kat atas tu peratus. So 10. So A bersamaan dengan 1, B bersamaan dengan 8, C bersamaan dengan 0. Okey Kak Florence? Okay, sir. Okay, now you buat dia punya formula kat tepi ni kan. Kat tepi ni you buat formula. A, you tulis A. Sebelah dia B. Darab, lambang darab. 10 kuasa C. Dapat tak dapat? A, B, darab 10 kuasa C. Okay, dapat? Dapat tak? Dapat. Okay, kalau dapat. So, A, B darab 10 kuasa C. Plus minus 5%. 10%. Plus minus 10%. Saya tak depend nak conteng, saya tak balik dekat pejabat. Saya punya tempat conteng tu kalau boleh saya gabung, saya boleh conteng kat sini, tapi saya tak bawa balik dekat pejabat lock. Pejabat tak boleh masuk langsung. Kan saya terpaksa lah gunakan kaedah manual lah. Kalau nak nanti saya tulis, saya masukkan dalam grup WhatsApp. So A, B darab 10 kuasa C tambah tolak 10%. Alright. So sekarang ni brown sama dengan A kan? 1. So 1 bawah dia 8 darab 10 kuasa C. C ni kosong kan blank. 10 kuasa kosong tambah tolak 10%. So dapat 18 darab dengan 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong berapa? 1. 1. So 18 darab dengan 1 dapat berapa? Dapat 18. So 18 ohm. Faham Plus minus nanti awak kira lah. Bukan 180. Jangan salah baca. Dia ada formula. A, B darab 10 kuasa C. Okay, awak hafal formula tu insyaAllah awak tak ada masalah. Okay, sama So yang ini brown, green, gold. Double gold ni. Double gold. Mampus lah kan. So ini brown, green. Maknanya 1
1, 5. Ni dah goal ni. Goal ni nak buat macam mana ni? Goal ni 5%. So nak buat ni homework. Yang ni homework. Nak pernah belajar kan? So yang ni saya bagi homework kat awak. Awak fikirlah macam mana awak nak buat. Okay. Alphanumerical code. Alphanumerical code ni, itu pun you dah belajar kan? You dah belajar dalam perintah gitu kan? Perintah itu you belajar lah. So yang ini macam ni kan? 473K kan? 473K. Bukan 473K tak. Dia 47K sahaja. Okay, 47K. Kalau yang 103 ni 10/3 maknanya 10K kan? 10K. 10 dalam 103 tu maknanya 10K. 3 belakang ni maksudnya kilo. K 3 kan? Kalau 6 maknanya mega. So yang ni belajar dalam kapasitor, saya tak silap saya. Ada dalam kapasitor, you pernah belajar. Okey, seterusnya example. Example ni you kena ingat lah, ya, some the simple calculation kan. Simple calculation. Kalau 12 sama dengan 100, maknanya 2 tu 10/2 lah. Okey, 10/2. 1 lah. 2 tu 10/2. Kita gunakan 10 lah. Decimal, kita gunakan decimal. Base number kita 10. So 12 tu maksudnya bukan 12, kita jarang sebut 12, kita sebut 12. 12 tu maknanya 1 didarabkan dengan 10/2. 10/2 tu 100. 100 darabkan 1 dapat 100. Kalau 1/3, so 1 darab dengan 10/3. 10/3 is 1000. So 1000 darab dengan 1 dapat 1000. So 54. 54 tu samalah 10/4. 10/4 berapa? 10/4 sama dengan awak kira kalkulator awak. 10/3 dapat kilo kan ribu kan. 10/4 berapa 10,000 kan. So guna kalkulator lah 10,000. 10,000 darab dengan 5 dapat 50,000, dapat 50K. 102 pun sama. Okey, 102. 10 darab dengan 10/2. 10/2 100. 100 darab dengan 10 dapat 1000. So 1 kilo ohm. 203 maknanya 20 darab dengan 10/3. 20 darab 10/3. 20 darab 10/3. 10/3 dapat 1000. 1000 darab dengan 20 dapat 20,000. So 20K. So 523. 52,000 darab dengan 52 darab dengan 10/3. 10/3 tu 1000. 1000 darab dengan 52 dapat 52,000. Okey, clear? Itu kaedah dia lah. Kaedah kita baca nak cepat kan. Okey, naming convention. Yang ni yang penting ni. Yang ni biasa kita gunalah dalam ni. 1RO 10R kan. Apa maksud dia 1RO? Apa maksud 10R? Apa maksud 100R? Apa maksud 1K0, 10K, 100K? Dia ikut turutan lah. Ikut turutan tu baris yang pertama. Baris kedua 1R2, lepas tu 1R5, 1R8, 2R2. Ada kaedah-kaedah dia lah. Okay, so nak baca macam mana? So you tengok kat sini lah. Tengok kat sini kat bawah ni yang nombor 3 ni. Because of the problem in seeing the decimal point in the same print text, the 3 letters K, M and R are used in place of the decimal point. Thus 2,700 ohm resistor is written 2K7. 2K7 maknanya 2.7K. 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 Ini perpuluhan ni. 2.7K. Yang ni 6.8. 6.8 dia letak R. 6.8 ohm. Ni point saja, tak ada K 6.8. So 6R8 ni maksud dia 6.8. So bila 6.8 dapat 6R8. So contoh macam ni lah. 1R2. 1R2 ni 1.2 ohm. 1.2 ohm. Yang ni 12 ohm. Yang ni 120 ohm. Yang ni 1.2K. 1.2K. Yang ni 12K. 120K. 1 mega. Kan 1 mega ni. 1.2 mega. 1.2 mega. 10 mega tak ada. Not available. And it tak wujud dia sampai mega je. Saya sebut tadi kan. Biasanya perintah ni kita dalam bentuk ohm, kilo ohm, mega.
mega ohm. So you kena faham lah. Contoh macam ni 1R8. 1R8 ni so 1.8 ohm. Ni 1.8 you kena faham 1.8 ohm. Yang ni 18 ohm. Yang ni 180 ohm. Yang ni 1800 ohm ataupun 1.8 kilo ohm. Yang ni 18K, yang ni 180K, yang ni 1.8 mega ataupun 18 mega, betul not available. Alright, clear lah? So kena faham lah dia punya konsep dia. Konsep nak baca dia. Okay, clear? Kena test lah, kena rujuk kepada perkara ni lah. Rujuk kepada perkara ni nanti. Ni KMR ni apa dia? Ni ohm, ni kilo ohm, ni mega ohm. Okay. Okay, capacitor kita stop kat sini lah. Kita stop capacitor, kita akan sambung next class. Okay, kita berhenti dekat sini lah. 10 lah. Saya nak rehat kejap lagi 10.30 saya ada presentation dengan student. So saya berhenti dekat capacitor je lah. Okay, capacitor kita akan sambung the next slide. Ini pun dah belajar kan? Ini pun dah belajar. Capacitor ni pun boleh baca je dah belajar ni sebenarnya. Tengok ni ada mica, ada paper, ada ceramic. Kita belajar kan non polarized dengan polarized. Ada yang ada polarity, ada yang tak ada polarity. Kita dah belajar kan dalam isi kita dah belajar. Kan kita ada dia punya dia punya constant permittivity dengan dia punya relative permittivity. Kita dah belajar, kita ada formula dia. So kita kena tahulah, kita kalau ada mica paper berapa dia punya nilai permittivity apa semua tu kan. Kita tahu capacitor ni biasa dia dalam bentuk micro, milli ni jarang guna lah, milli jarang guna. Kita biasa dalam micro dengan pico lah. Micro, pico, jarang kita guna yang lain lah. Micro, pico dengan pico lah lebih banyak. Dia micro farad dengan pico farad. Nano farad pun ada. Nano farad pun tak banyak lah. So, biasa micro farad dengan pico farad. Micro, nano, pico tu dia punya nilai dia, measurement dia, so dia punya unit dia adalah farad. F-A-R-A-D, so lambang dia F huruf besar. So kita dah belajar yang ni so capacitor you baca yang satu. Yang page 63 ni you kena baca kan. Daripada sini 62 lah, 62, 63, 64. Okay, ni electrolytic capacitor ni jenis yang ada polarity. Ni semua you kena baca. Nanti saya akan tanya the next class. Saya akan tanya. Saya tak payah tegang lah. Saya tanya je. Tanya soalan. Tengok awak boleh jawab. Tahu dah nak kira. Kan? Macam mana nak kira value ni. Color ni macam mana. Kira tahulah. Sebab you dah belajar. You dah belajar dalam GC. Dan saya tengok result awak yang radiologi ni. Radiologi 2A dengan 2B ni. Saya tengok result awak. So result awak dalam GC. Majoritinya A lah. So majority A. Kalau majority A tu sepatutnya awak expert lah. Awak expert. Pelajar saya tak ramai dapat A hari tu. Saya ngajar budak Tera. Budak Tera 1A, Tera 2B. 2-3 orang je dapat A. 2-3 orang je dapat A. Tapi kalau radio saya rasa majority A dengan A minus. Tengok banyak kan. A saya tengok result dia. RM3. Nak tengok result dia kat saya ni. Sekejap saya tunjuk pun boleh. Tak payah kelentong saya. Result semua dia kat saya. Okay. Laboratory 2A, 2B pun 2B pun ada kat saya. Result SEM1 untuk isi semua ada kat saya. Sebab saya dia punya penyarah. So result kamu tu semua dia orang dah siap, dia orang hantar kat saya. Saya boleh check one by one dia punya prestasi dia. Semua dia kat saya. So saya tengok result awak. So lab 2B pun ramai yang okey. Pointer pun banyak yang okey. Yang flat pun ramai. So sepatutnya you dah expert lah benda ni. So the next class so saya akan tanya soalan lah. Saya tak akan terangkan sangat lah kenaan dengan capacitor ni. Saya nak jam je capacitor ni. Okay, saya nak suruh awak terang kat saya macam mana awak nak ukur dia, macam mana awak nak baca dia. Diode kita cerita nanti. Tapi daripada induktor pun tak apa. Induktor pun saya nak awak pandai juga. Induktor pun awak dah belajar. Okay, tapi saya nak daripada page berapa tadi sampai ke page 83 ni, awak kena tahu lah. Okay, daripada page berapa tadi sampai page 83. 60 apa ni? 62. 62 sampai 83. 20 page je tak banyak. So, itu saja daripada saya. Ada soalan? Ada soalan tak?
Tak ada, sir. Memang tak ada lah. Selalu memang tak ada soalan pun. Best lah. Ngajar seronok tak ada soalan. Okey, tak apa. So, kalau tak ada, saya stop kat sini je lah. Saya stop kat sini je. So, pastikan namanya saya punya ni hilang ni. Okey, tak apa. Pastikan awak bacalah yang mana yang saya suruh awak baca tadi. Kan? Yang mana saya suruh awak baca tadi daripada page 60 lebih tu sampailah ke page 83, saya nak awak study lah. So, siapa ketua kelas? Ketua kelas tolong ambil attendance. Ketua kelas tolong ambil attendance. Saya tahu hari ni tak ramai. Ada 50 lebih je. Ada yang tak ada. So, ketua kelas tolong check attendance. Kan? Ambil attendance nanti bagi tahu kat saya. Disimpan. Nanti saya akan minta. Okay, siapa yang hadir, siapa yang tak hadir hari ni. So, ketua kelas tahu kan, kenal dia punya kawan-kawan dia. Itu saja. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, sir. Terima kasih, sir.